Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Alhamdulillah kita jumpa lagi di saluran YouTube Nursamila Samsudin. Okey, hari ini saya nak berkongsi dengan anda sebuah lagi buku yang selesai saya baca yang berjudul Bahlut karya Faizal Tehrani. Penerbit dia Al-Amin Scaffoldings. Bahlut tu apa? Bahlut ni sebenarnya nama watak. Okay, dan watak ini merupakan watak anak orang asli, remaja ya, berumur 14 tahun. Ada lebih kurang 6 ke 7 isu semasa yang relevan ya. Ia berkait dengan pengislaman orang asli. Kita nak mengekalkan keislaman dan cara hidup Islam seseorang yang baru memeluk Islam, terutamanya masyarakat orang asli yang boleh dikatakan kehidupan mereka agak terpinggir ya, di dalam hutan sana, dan kebolehupayaan atau kecapaian mereka untuk ilmu itu sendiri, ilmu Islam itu sendiri agak jauh. Okey, kalau orang tak masuk ke kawasan sana, maka mereka akan tertinggal banyak maklumat tentang Islam itu sendiri. Dan yang kedua, tentang isu pemerdagangan manusia. Yang ketiga tentang pembalakan haram. Masyarakat orang asli sebagaimana kita tahu, mereka hidup di hutan. Alam begitu dekat dengan kehidupan mereka. Hutan, sungai, itu adalah kehidupan mereka. Tetapi apabila berlaku penerokaan secara rakus, secara tidak terkawal, kehidupan mereka tergugat. Okay, dan kat sini penulis menaikkan isu-isu tentang sungai yang semakin cetek, tentang sampan yang dah tak boleh bergerak, tentang pencemaran air, yang mana sungai merupakan sumber air utama kepada masyarakat orang asli. Okay, dan bagaimana isu-isu lain seperti kerana birokrasi, lepas tu tentang pentadbiran atau pengurusan kerajaan terhadap kehidupan orang asli, dan diketengahkan juga tentang isu-isu pemindahan orang asli secara tak langsung dalam bentuk penceritaan kehidupan, bayangan kehidupan, dan melalui dialog-dialognya kita dapat mengetahui perkara-perkara ini. Okay, dan antara isu semasa yang lain yang turut ada dalam Bahlut ini, isu rasuah. Okay, bagaimana penglibatan individu tertentu dalam sesebuah agensi itu yang terlibat secara tak langsung dalam hal-hal yang tak elok ni. Apabila ada aduan, dia tutup sebelah mata dan dia tak bawa ke atas, ke peringkat yang lebih tinggi untuk dikekang kejadian seperti itu. Dan ini melibatkan isu rasuah lah biasanya. Okay, dan satu lagi isu yang saya rasa sangat terkait, tak kira zaman mana pun, hatta zaman Kesultanan Melayu Melaka pun isu ini telah dibangkitkan, iaitu isu pengkhianatan. Okay, bagaimana seseorang yang kita lantik menjadi ketua kita, yang kita harap dapat melindungi kita, tetapi dia mengkhianati kita. Dalam cerita Bahlut, watak batin Endau merupakan salah seorang pengkhianat yang telah mengkhianati bangsa orang asli Semai itu sendiri apabila dia terlibat dalam pembalakan haram, pemerdagangan manusia dan juga rasuah. Saya tertarik masa bab awal cerita Bahlut ni, apabila Faizal Tehrani dia mengetengahkan watak ibu Bahlut, iaitu Embun. Bagaimana Embun ni seorang orang asli Semai, tetapi dia mementingkan pendidikan. Bab pertama lagi kita dah lihat bahawa watak Embun ni memaksa Bahlut bangun dan pergi ke sekolah, dan budak 14 tahun ni begitu liat nak bangun untuk mandi, tetapi sebab nak menghindar daripada letiran si ibu, dia bingkas bangun dan dia mandi dan pergi ke sekolah. Kat situ kita lihat bahawa pendidikan akan merubah seseorang, dan pendidikan untuk budak remaja macam Bahlut ni yang lebih suka masuk hutan berbanding pergi sekolah, perlu dipaksa. Keterpaksaan itulah yang akan membantu seseorang anak itu untuk maju. Okay? Walaupun kadang-kadang kita rasa macam dia pergi sekolah tu tak sepenuh hati, tapi serba sedikit dia akan terlibat dengan hal-hal pendidikan. Macam Cikgu Zafrul ni, dia datang kat Bahlut, dia tanya, macam mana boleh dapat nama Bahlut
Jadi Bahlot ni seronok tau kalau orang tanya tentang nama dia. Jadi dia bercerita. Dan kat sini satu lagi teknik penulisan yang diketengahkan oleh Faizal Tehrani, bagaimana dia menggerakkan plot. Daripada babak awal kita telah didedahkan tentang nama Bahlot tu, asal usul nama Bahlot tu. Ada seorang penjahat nama Yek. Yek ni pula dia ada kuasa. Bila dia sentuh orang jadi batu. Dia sangat jahat lah. Tetapi ada seorang pemuda, dia bijak sikit. Dia nak menakutkan Yek ni dengan dia menyamarkan diri menjadi seorang yang besar. Jadi membuatkan Yek ni takut dan pergi dari kampung tersebut. Jadi Bahlot ni dikira sebagai penyelamat. Kita tahu bahawa itu adalah hints, iaitu Bahlot ni akan jadi penyelamat. Kalau Bahlot dalam cerita di kaki gunung tadi telah menyelamatkan penduduk kampung daripada seorang yang jahat, tapi Bahlot dalam cerita ini akan menyelamatkan orang kampung dia dengan cara yang lain. Kat situ penulis macam nak kita stay pada cerita ni supaya kita tahu Bahlot punya cara penyelamatan dia macam mana pula. Satu teknik penulisan yang membuatkan kita nampak bahawa akan ada satu babak yang sangat hebat pada akhir cerita ini. Dalam cerita ni juga Faizal Tehrani mengetengahkan tentang perasaan seorang Bahlot yang mana dia jatuh cinta dengan seorang gadis orang asli Semai juga bernama Kabut. Tapi Kabut ni berusia lebih tua berbanding Bahlot yang baru berusia 14 tahun. Dan Kabut ni digambarkan oleh penulis sebagai seorang gadis orang asli yang cantik. Giginya putih, bersih. Bila dia tersenyum, dia pandai menyanyi. Ketika cuci baju, selalu nyanyi. Tetapi Kabut ni telah bertunang. Jadi macam Bahlot ni agak kecewa sikit lah. Dan tunang dia pula hebat. Orang asli yang hebat. Jadi bila dia buat perbandingan dengan diri dia macam alah, dia tak ada apa. Lepas tu kat dalam Bahlot ni juga Faizal Tehrani dia ada terangkan tentang adat perkahwinan orang asli Semai. Kat sini adalah cerita lah kalau nak kahwin, apa yang perlu disediakan oleh Bahlot. Lepas tu kalau nak kahwin, apa yang perlu ditanggung oleh Bahlot dalam tempoh pertunangan tersebut. Jadi macam kita boleh nampak lah bayangan kehidupan orang asli tu. Bahlot ni dilihat, dicongkel potensi dirinya sebagai seorang anak orang asli yang mampu berlari pantas. Jadi dia dimasukkan ke sekolah sukan dan dari situ dibina nama Bahlot ni menjadi ahli track. Bagaimana pula ahli sukan ni dia boleh menyelamatkan kampung dia daripada pembalak haram? Jadi ada kaitan jadi kat sini sangat menarik bagaimana cerita ni dicantumkan dan bagaimana watak-watak ini dibangunkan. Bila kita ada nama, bila kita ada kuasa, suara kita didengari. Penulis mengetengahkan watak seorang pelari yang ada nama menarik perhatian pihak berkuasa untuk memandang ke arah masyarakat orang asli di kampungnya. Dan apa masalah-masalah masyarakat di kampung tersebut yang dia tak boleh nak halang menggunakan tangan dia, tetapi dia menghalang menggunakan nama dia. Sebagai seorang yang penting kepada negara, pelari pecut, dia menggunakan hal itu. Jadi bila dia bercakap di khalayak, orang pandang dia. Satu dunia pandang dia. Satu dunia melihat isu apa yang diketengahkan oleh Bahlot ini. Bila perhatian media tertumpu kepada dia, maksudnya perhatian dunia juga tertumpu dia, sebab kita tahu kuasa media. Jadi menteri juga tertumpu kepada apa yang diperkatakan oleh Bahlot. Kat sini kita dapat belajar, kita dapat lihat dunia zaman sekarang ni memang kita kata apa ada pada nama kan. Tetapi bila kita jadi seseorang, kita sebenarnya boleh merubah apa yang seseorang lain yang diberi kuasa tak nak mengubahnya. Jadi penting untuk jadi orang penting kat dunia ni supaya suara kita didengari. Kalau kita nak bantu orang tapi kita tak ada kuasa pun susah. Dan memang cerita ni sangat menarik, banyak pengajarannya dan banyak sindirannya juga berilmu dan ditulis dengan pada saya
melalui kajian-kajian. Bukan senang nak tulis tentang kehidupan masyarakat orang asli tanpa kita mengetahui cara hidup sebenar mereka. Lebih-lebih lagi apabila kita ada fokus, iaitu masyarakat orang asli Semai. Sebab masyarakat asli orang asli kat Malaysia ni ada banyak, Negrito, Senoi. Okay, jadi kalau kita tak mengkaji betul-betul, benda tu akan jadi sesuatu dongeng sahaja. Okay, jadi buku ini bukan saja memberi pengajaran terhadap kehidupan masyarakat orang asli, tetapi juga kehidupan kita lah. Saya memang sarankan untuk anda baca buku ni kalau anda seorang yang suka meneroka kehidupan yang luar daripada kehidupan anda. Juga untuk kita belajar tentang isu-isu semasa yang terpinggir, ataupun isu-isu semasa yang bukan terpinggir tetapi zaman berzaman tak pernah selesai pun. Kita tengok dari sudut yang berbeza melalui pembacaan kita dalam bentuk novel, dalam bentuk penulisan kreatif. Okey, sekian dulu untuk ulasan novel Bahlud karya Faizal Tehrani.